Okay, boleh nampak tak cikgu punya slide? Nampak. Okay. Okay. Okey, hari ini kita akan belajar tentang reka bentuk mekanikal. Okey, hari ini cikgu akan sentuh satu sahaja perkara hari ini, iaitu mengenal pasti komponen mekanikal. Okey, dia ada banyaklah yang kamu kena pelajari sebenarnya. Okey, iaitu menjelaskan bagaimana sistem mekanikal berfungsi, menghasilkan lakaran 3D, menganalisis kesesuaian komponen, membuat rumusan kekuatan dan kelemahan, membina gadget berfungsi, memberi cadangan untuk menambahbaikan pada sistem. Okey, ini kita belum belajar kan? Dah masuk belum? Kita dah belajar ke belum? Iman? Kita dah belajar belum? Oh, dah belajar. Ya? Dah belajar ke belum? Belum rasanya. Belum kita langkah kan? Kita langkah hari tu. So kita masuk iaitu bab 2 Okay, kejap cikgu tengok. Itu cikgu terus langkah masuk bab apa tu? Bab reka bentuk elektrik dengan teknologi pembuatan. Kita tengok satu-satu. Okey. Hari ini kita nak mengenal pasti komponen mekanikal. Okey, so apa itu komponen mekanikal? Okey, sistem mekanikal adalah beberapa komponen yang berfungsi sebagai penghantar bagi menyelesaikan sesuatu tugas yang telah diprogramkan. Okey, gabungan beberapa komponen menjadi fungsi. Ini kita dah belajar masa bab 1. Okey, gabungan beberapa komponen dan akan berfungsi sebagai penghantar bagi menyelesaikan sesuatu tugas yang telah diprogramkan. Kenapa dia tak nak? Tak nak pula. Okey. Sekejap, ada yang nak masuk. Okey, selain pada itu, sistem ini juga merupakan mekanisme yang digunakan bagi mendapatkan sesuatu hasil pengeluaran. Okey, dah keluar banyak-banyak pula. Okey. Okey, untuk menghasilkan suatu reka bentuk sistem yang dikehendaki, pelbagai komponen mekanikal digunakan sama ada secara berasingan ataupun gabungan. Okey, ada pelbagai jenis komponen mekanikal. Komponen ini saling berkait untuk menyelesaikan masalah atau tugasan seperti yang dikehendaki. Okey. Maksudnya untuk menjalankan satu fungsi, okey,
pada alatan. Jadi perlukan sistem mekanikal. Sistem mekanikal ni adalah gabungan beberapa komponen mekanikal. Okay, apa itu komponen mekanikal? Okay, ada sini hari ni kita akan belajar. Ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay, kita akan belajar 11 komponen mekanikal. Okay, secara ringkas. Okay, kalau kita tengok dalam gambar, kita ada gear, pautan, tuil atau tuas, takal, tali sawat, aci sesondol, aci engkol, gelongso, galas membola, bindu dan rantai. Okey, so apa tugas kamu? Tugas kamu ialah mengenal pasti komponen ini, iaitu dari segi rupa bentuk dia. Okey, kamu tengok betul-betul dan ingat nama dia. Okey, rupa bentuk dia dan nama komponen mekanikal ni mesti ingat. Okey. So kita pergi satu-satu. Okey, yang pertama ialah gear. Gear adalah komponen yang digunakan untuk memindahkan kuasa. Okey. Pada gear ini terdapat gigi-gigi. Ya. Gigi-gigi ini apa? Berfungsi untuk menyalurkan kuasa daripada sumber kepada penerima. Okey, sumber tu apa? Kita dah belajar sumber. Okey. Kemudian gear ni ada pelbagai jenis. Okey. Di antaranya ialah gear serong. Okey, ingat ya rupa bentuk ni. Gear serong. Okey, macam ni rupa dia. Gear taji. Okey. Gear helix. Gear tulang herring. Gear rak dan pinang. Gear meter. Gear screw. Gear dalam, gear serong pilin, gear belitan. Okey. Ada 10 jenis gear. 10 jenis gear. Rasa-rasa boleh ingat tak ni? Okey. Cuba kamu tengok rupa dia. Dan hafal nama dia. Boleh? Ya? Okey, kemudian kita tengok yang kedua. Pautan ataupun linkage. Okey. Berfungsi sebagai penghubung sesuatu komponen atau bahan bagi melengkapkan sesuatu sistem. Okey. Kalau kamu tengok, tadi lupa nak cakap. Tadi kalau gear tadi, kalau selalu kamu tengok, ialah komponen mekanikal yang ada pada jam. Okey. Bila ada gear, dia menyebabkan jarum jam tu berjalan, bergerak, okey, mengikut arah yang telah ditetapkan. Okey, kalau linkage ni ataupun pautan ni banyak digunakan pada pintu. Okey, banyak digunakan pada pintu. Kalau kamu pergi sekolah sekarang, tak boleh pergi sekolah lagi kan? Kalau pergi sekolah sekarang, pintu kelas kamu kalau tak silap, ada pintu dewan dekat depan dataran perhimpunan tu, dekat perhimpunan. Semua pintu telah dipasangkan dengan linkage ni, pautan. Sebab apa? Sebab masa cuti-cuti ni kan, kadang-kadang kan di kota dia angin kuat kan. Okey, di Rembau angin kuat. Lepas tu semua Encik Syafiee dah pasangkan pautan ni supaya bila buka pintu tu akan tertutup sendiri. Kadang-kadang pelajar, cikgu keluar, kita keluar masuk. Kita tak sempat nak tutup pintu kan. So pintu tu akan tertutup sendiri. So ini namanya pautan ataupun linkage. So kamu dah tahu dah, pintu ni pakai sistem pautan. Pakai komponen mekanikal jenis pautan. Okey. Jadi kita tengok info keselamatan. Kalau komponen mekanikal ni, selalu digunakan, dia akan menjadi haus.
Dia akan menjadi haus, maksudnya kalau pautan ni lama-lama dia akan longgar lah. Jadi untuk menjadikan dia sentiasa berada dalam keadaan baik, mestilah diselenggara. Okey, maksudnya diperbaikilah dari masa ke semasa. Okey, secara berkala. Okey, memastikan komponen berada dalam keadaan baik. Okey, yang ketiga, tuil atau tuas. Okey, tuil atau tuas banyak digunakan pada alatan. Okey, seperti apa ni? Apa alatan ni? Apa alatan dia? Apa alatan dia? Cuba beritahu cikgu. Siapa yang ada sini? Alpha? Apa alatan tu? Ha? Apa dia? Iman siapa tahu? Apa nama ni? Layar. Okay. So ini kereta sorong, ini stapler. Semua orang tahu kan? Okay. Jadi tuil atau tuas adalah sistem yang berkaitan daya, beban dan fulcrum. Contoh ada pada pelayar gabung. Okay, dia ada 3 kelas. 3 kelas tuil dan tuas. Okay, kamu hanya perlu tahu gambar dia. Okay. Kelas pertama ialah daya dan beban duduk sama, sama aras dan disangga oleh fulcrum. Sangga ni maksudnya dia ditahan lah. Okay, fulcrum tu berada di tengah, dia menahan daya dan beban. Okay, so maksudnya pada pelayar kita nak menggunakan pelayar tu, kita kena gunakan daya. Okay, kemudian fulcrum akan membantu kita untuk memegang beban. Okay, faham Okay, kelas kedua, daya dengan sangga, fulcrum berada pada aras yang sama, beban dekat atas. Contohnya pada kereta sorong. Okay, untuk menolak kereta sorong, kita perlukan daya. Okay, untuk membantu kita menolak kereta sorong tu ialah fulcrum. Kan kita tolak pakai roda tu, tapi beban dia berada di atas. Okay, itu kelas kedua. Kelas ketiga, sangga dan daya pada satu aras, beban di atas semula. Tapi ini beban di tepi. Yang tadi yang kelas 2 beban di tengah. Okay, contoh dia ialah stapler, iaitu kita kena gunakan daya. Okay. Kemudian fulcrum akan membantu dekat belakang tu, akan bantu, dan beban yang kita letak depan sekali ataupun tepi sekali. Barulah stapler itu akan berfungsi. Kita tekan stapler tu, okay, fulcrum dekat belakang, beban di depan. Okay, so ini adalah 3 jenis tuil atau tuas. Okay, next, takal. Okay, ini adalah takal. Takal yang ni. Okay, nampak orang angkut barang, apa lah, banyak diguna. Di mana? Kat sekolah kita kat mana takal dan tali sawat ni? Sorry, kat mana takal kita guna kat sekolah kita? Perasan tak? Takal adalah mesin ringkas yang terdiri daripada satu roda berputar pada ganda. Okey, dengan menggunakan takal, beban akan ringan dan mudah untuk diangkat. Kat mana kamu tengok takal kat sekolah kita? Cepat jawab. Cepat. Jangan malu-malu. Mana? Iman, Alfa, lagi siapa ada ni? Usna? Ifa? Daripada mana? Kalau dulu tak, mana? Cikgu dekat yang bendera tu ada takal ke? Ada, betul-betul.
pada tiang bendera. Dah lama tak tengok tiang bendera kan? Dah apa? Dah dekat setahun. Memanglah tengok tiang bendera tapi dah dekat setahun. Campur tolak semua, tak ada perhimpunan ya. Okey, pada tiang bendera ada takal ya. So itu adalah takal ni ha. Okey, yang seterusnya adalah tali sawat ataupun belting. Tali sawat. Mana satu tali sawat dia? Okey. Inilah tali sawat dia. Okey, ni. Okey. Tali sawat banyak digunakan dalam industri seperti pemesinan, konveyor dan pada motosikal berkuasa besar. Tali sawat digunakan untuk menghubungkan takal pemacu yang dipasang pada enjin atau motor elektrik dengan takal dipacu. Okey. So, dia punya apa? So, ini takal dia kat sini ya. Kan? Ini tali sawat dia. Okey. So, banyak digunakan daripada motosikal berkuasa besar. Okey, mesin. Okey. Kemudian seterusnya aci sesondol. Okey. Camshaft. Penggunaan aci sesondol dapat ditemukan dalam kenderaan bermotor seperti kereta. Okey. Fungsi dia membuka dan menutup injap dalam enjin lah ni. Aci sesondol. Ini bentuk dia, aci sesondol. Kemudian aci engkol. Ni kita cuma nak tahu rupa dia, nama dia, fungsi dia. Okey, aci engkol crankshaft berfungsi untuk menukarkan gerakan linear kepada gerakan putaran, seterusnya sebagai penghantar kuasa ke kotak gear untuk menggerakkan kenderaan. Ini pun sama. Dia ada turun, dia akan turun naik, turun naik, turun naik. Ya, ini ialah sejenis komponen mekanikal yang ada pada enjin kenderaan lah. Okey. Okey, kemudian seterusnya gelongso. Okey, gelongso berfungsi mengurangkan geseran bagi menggerakkan sesuatu komponen. Okey, banyak digunakan dalam industri yang memerlukan pemindahan beban berat. Okey. Ini pun sama jugalah. Okey, dia macam orang kata, nak kata macam takal pun ada. Dia berfungsi, dia akan bergerak. Ini gelongso. Okey, kemudian galas berbola. Galas berbola digunakan sebagai pengantara bagi objek yang berputar. Sama juga pengurang geseran dan melancarkan pergerakan. Okey, banyak ditemukan pada roda kenderaan. Okey, seterusnya bindu. Okey, ataupun cak bindu pada ni apa ni? Ini adalah apa? Pemutar skru. Cordless screwdriver ataupun pada mata gerudi. Okey, ini pada mata gerudi. Bindu yang digunakan bersama mesin gerudi fungsi untuk memegang dan mencengkam mata gerudi. Untuk mengetatkan cengkaman mata gerudi, pengunci khas digunakan. Bindu ni kita boleh pusing-pusing dia. Maksudnya bergantung kepada mata gerudi yang kita nak gunakan tu. Okey. Mungkin dia ada saiz besar, saiz kecil sikit, jadi kita boleh ketatkan atau longgarkan dia. Okey, kemudian yang seterusnya rantai atau chain. Okey, ini rantai. Okey. Fungsi dia pengantara bagi penghantaran kuasa antara dua gear. Komponen ini banyak digunakan pada basikal dan motosikal. Okey. So, tamatlah pelajaran hari ini. Okey, kita nak ulang balik sikit. So, cikgu nak hari ini ada kerja dalam buku tulis panjang. Cikgu nak kamu tuliskan
Tulis dan lukiskan 11 jenis homework lukis dan labelkan 11 komponen mechanical di dalam buku tulis panjang. 12 ni. Pada muka surat 43, rajah 2.21. Jangan kata kat cikgu, cikgu susah lah nak lukis. Tak susah. Dan kamu bukan orang pertama yang melukis. Semua pelajar yang cikgu ajar semua dah lukis. Cuba belajar lukis. Okey, ada soalan tak? Ada. Ada ya? Okey, lukis. Pastikan ada dalam buku kamu. Cikgu nak tengok nanti bila naik sekolah. Okey, faham? Faham. Ada apa-apa soalan lain tak? Tak ada. Cikgu, nanti ada bertulis ke? Ujian bertulis ada ke? Macam mana? Nanti periksa ada ujian bertulis ke? Ada. Kan cikgu cakap tadi? Oh, kamu masuk lambat ujian bertulis 50 soalan objektif dalam bentuk Google Form. Kamu cuma pilih je lah A, B, C, D.